Hukum minum air tua. Hukum minum air tua. Bismillahirrahmanirrahim. Besar molek gila. Hukum minum air tua, hukum dia boleh halal, tak ada masalah apa. Cuma ulama kata air tua ni kalau kita tinggal lama dia akan jadi arak. Maka ada ulama menghukumkan makruh air yang muqaddimuh arak. Muqaddimuh arak panggil. Air ni bukan hukum arak. Apabila jadi arak hukum dia haram. Tetapi dia ni muqaddimuh. Kalau kita lewat sikit ambil maka dia akan jadi arak. Maka air peram, air kita panggil air perai lagu ni, maka hukum dia ada ulama kata makruh. Ada ulama kata harum. Tak dosa lah, hak penting makan tidak dosa. Boleh-boleh puasa ni kak, air tuak ni. Tuak ni dalam bahasa standardnya air nira. Kalau bahasa Kelantan air tuak. Bukan kata tuak hok mabuk tu. Nah, tuak bahasa Kelantan adalah air nira kelapa maknanya. Kaifiyat izid bahar, nama baca selepas asar. Tu kaifiyat dia. Cara dia tu banyak cara lah. Baca macam biasa lah. Baca macam biasa Hizbul Bahar ni. Dan ambo ijazah lah Hizbul Bahar ni. Sebagaimana ambo terima daripada guru ambo. Amalan ataupun doa orang yang sakit lama. Orang ni kalau sakit lama, pertama bawa sebeh, amal ke baca Qul huwallah. Kalau paling kurang 100 kali. Dalam sakit dia. Ataupun baca 1000 kali Qul huwallah. Ngatik la ilaha illallah 70,000. Istighfar astaghfirullahal azim. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah macam-macam lah. 70,000 kali. Selawat 70,000 kali. Habis ke masa dengan berzikir. Orang sakit lama. Di samping dia doa berubat ke apa dia. Buat ke amalan ketika sakit. Mudah-mudahan kematian itu menjadi kematian yang indah bagi dia. Jangan duduk merasa hidup sakit saja. Kalau kita tak boleh nak baca Quran, baca Yasin. Baca Yasin sepanjang kita sakit. Kalau kita tak mampu baca Yasin, baca Qul huwallah. Lepas tu berzikir. Tasbih kena ada semacam tangan. Quran kecil, Yasin kena letak depan ayah kita ke mak kita supaya dia baca Quran. Dia nak buat tak apa tapi Qul huwallah kena baca. Tak ada doa nak suruh jadi sihat, ambo tak reti juga. Doa dia tak jadi juga. Hak penting kita tak boleh nak. Hak penting usaha doa untuk kesihatan dia, tapi amalan untuk persiapan mati pun ada. Mimpi bertemu ulama dikira mimpi bertemu Nabi. Tak jugalah. Tak semestinya. Mimpi temu Nabi lah. Ijazah wirid lepas solat dan wirid lepas maya. Baca ayat kursi sekali. Patu subhanallah. Patu baca Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik 4 kali. Tu ijazah Anak ijazah kan baca lepas pada semaya Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik 4 kali. Lepas tu baca ayat kursi sekali. Lepas tu subhanallah 33 macam biasalah. Anak ijazah ke tu amalan tu. Banyak cara-cara tapi salah satunya. Bayar zakat terus di KL tapi raya ditupak, tak sah hukum dia. Malam raya kita berada di mana? Malam raya bukan hari raya. Malam raya lagi dikira dah. Kalau malam raya kita masih berada di Kuala Lumpur, maka sah kita bayar di Kuala Lumpur. Tapi kalau malam raya tu kita duduk di Kelantan dah, ditumpak dah, maka tu kena bayar tupak, hukum dia dosa. Kalau kita bayar awak tidak sah lah, kena bayar di tupak. Kelebihan hizib nasa dan mohon ijazah. Hizib nasa ni amalah sekali sehari dalam masa 40 hari, jangan tinggal. Hizbun nasa ni hamba terima amalan dia selama 40 hari, jangan tinggal baca. Hizbun Nasri panggil. Abu Hasan Asyazili. Katanya Abu Hasan Asyazili, siapa dia yang amal Hizbun Nasar, dia akan memperolehi apa yang aku perolehi. Ni besar kelebihan dia. Amalan dia jangan tinggal, dibaca sekali sehari dalam masa 40 hari. Anak ijazah ke sebagaimana hamba terima daripada guru hamba.
Boleh kodok niat puasa ketika solat boleh, tapi jangan bunyi di mulut lah. Jangan bunyi di mulut lah. Niat dalam hati, niat ke dalam hati. Kita tengah semaya, kita teringat nak niat puasa. Saja aku ni dalam hati, tak ada masalah apa. Kalau bunyi mulut khilaf ulama Bunyi mulut khilaf ulama Tapi puasa ni batal semaya batal semaya. Dia kena niat dalam hati tak apa, jangan bunyi mulut. Al-Quran, baca Quran, orang niat zikir tak apa. Hukum isap rokok. Isap rokok cucuh kodok. Kalau cucuh, tu masalah. Kalau tak cucuh isap lah nak kunyah kau lagu mana. Masalah isap rokok khilaf ulama, ada kata makruh, ada kata haram. Ada kata makruh, ada kata haram. Bagi yang menyatakan haram kerana mudarat. Pertama, kerana ada racun dalam itu menyebabkan sakit. Kedua, kerana membantu orang kafir. Membantu orang kafir sebab rokok ni dibuat oleh orang kafir. Dua sebab. Hak kata makruh, jika rokok tu tidak ada dua unsur tu. Rokok tidak memberi mudarat. Misalnya rokok daun ko, ataupun rokok hak tidak ada racun ke apa. Sebab tak ada ulama boleh pastikan sebatai rokok seruk isap tu dosa dah, mudarat dah. Berapa batal baru jadi mudarat. Jadi tak tahu ulama, maka tak boleh nak pastikan bila kuantiti jadi haram tu. Kalau rokok orang Islam buat lagu mana pula? Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram isap rokok ni. Ginilah, kalau orang yang tidak merokok jangan isap rokok lah. Pitih isap rokok tu boleh buat sedekah. Tapi kalau nak isap rokok, orang isap rokok dah, kita nak kata ke mana? Kalau boleh tak usah isap rokok lah. Rugilah, boleh makan Maggi, boleh gapo. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Sebab itulah ulama-ulama tempat kita dan seluruh dunia nak kata sungguh sangat dok dalam bab haram rokok ni. Sebab ulama khilaf. Ijazah hizib wiqayah. Wiqayah ke apa dia tu? Hizbun Nawawi, hizbul wiqayah tu ke apa dia? Hizib wiqayah ni hizib ke apa? Ibnu Arabi ke apa dia ni? Ambo ijazah lah. Hizbul wiqayah dengan hizib Nawawi sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Bacalah sekali, tak apa dah sehari, ambil berkat. Cara nak rawat sawai ataupun nyetok, tu kena jumpa tok bomo lah. Sawai ke apa dia, sawai tangih kau, sawai terjun kau, sawai ke apa dia ada banyak jenis sawai ni. Macam-macam cara nguruk, cara buat air tawar, tu kena cari orang lah, hamba tak pandai. Hukum tepek gambar ulama dalam rumah boleh kau tidak, khilaf ulama. Ada ulama membolehkan, ada ulama mengharamkan. Tapi kalau gambar itu gambar jangan boleh nak pukul tapi gambar tu jangan gambar lukisan, gambar pukul, gambar daripada pukul gambar lah daripada kamera. Hak tu tak apa hukum dia. Hak Allah Taala, hak Nabi lari tengok gambar tu, gambar yang menyebabkan kita naik nafsu, berfikir benda jahat. Tapi kalau kita tengok gambar tok kenali, tengok gambar ulama, maka semakin semangat kita nak buat ibadat. Kita tengok gambar ulama, semakin semangat kita nak jadi ikhlas. Maka sunat pula. Kerana Nabi kata tu, berbahagialah orang iza ru'u zukirallah. Orang yang apabila kita melihat dia, maka kita jadi teringat kepada Allah. Kita tengok gambar tak kenali, ingat nak buat maksiat ke? Tak. Lainlah kita gantung gambar artis, gambar kepok ke apa dia. Tu tak boleh lah. Tapi kalau gantung gambar ulama yang menyebabkan kita naik semangat untuk berzikir, maka sunat pula. Kerana apa? Kerana al-wasail hukmul maqasid. Cara-cara, jalan-jalan, sebab-sebab yang menyebabkan kita nak berzikir kepada Allah, buat taat tu, maka hukum dia jadi sunat. Ada ulama kata lagu tu. Khilaflah ulama. Nak letak boleh, tak boleh letak pun tak apa. Kita jamu buka puasa, kabar-kabar dia buat sahur pula. Dia tak makan pula. Nyanyo ke orangnya makanlah buat sahur niat dia. Tapi gitulah, insya-Allah boleh pahala. Insya-Allah boleh pahala atas niat kita. Atas niat kita nak suruh dia buat sahur, dia buat moreh pula.
Maka insya-Allah pahala kita atas berdasarkan niat kita. Kerana apa? Likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan dibalas menurut apa yang ia niat. Bukan menurut apa yang orang tu buat. Kita niat apa dia nak suruh dia buka puasa, insya-Allah boleh pahala buka puasa. Sekalipun kalau tidak gak nyanyolah. 100 orang mari, mari wah tamah nak suruh buka puasa dengan dia. Kita nak makan hak mana so? Nyanyolah kita boleh makan so ya. Maka hak lain jadi kecewalah. Dok tu kata dibayar menurut apa yang kita niat. Insya-Allah dapat pahala niat tu dah. Hukum main bedih. Tak ada masalah apa kalau benda tu tidak mudarat, tidak mengganggu ketenteraman orang Islam ataupun orang lah, siapa-siapa dia. Kalau mengganggu hukum dia haram lah, mengganggu ketenteraman orang. Tapi kalau tak mengganggu, dok main kelepung-kelepung, sokor belaka, sebutir kapur, selok sokor, kakak. Dok main bedih, tok email, tok bela, dok main bedih. Nama hukum dia boleh, tak ada masalah apa. Main bedih. Tak faham tu, solat jenazah dibolehkan dibuat selamat selepas jenazah dikebumikan. Solat jenazah ni kita boleh semaya dia, kita nak buat semaya jenazah gaib ke apa dia selepas dia dimandikan. Selepas mayat dimandikan, sebelum kafan tak apa lagi. Apa penting dia sudah dimandikan, maka boleh dah kita sembahyang jenazah kepada dia. Mayat jenazah gaib lah. Tapi afdalnya lepas pada mayat tu dikafan. Orang gila wajib qada, tak wajib qada puasa sebab dia gila. Hak wajib kena qada tu kalau dia wajib puasa tiba-tiba dia tinggal hak tu. Orang gila mana wajib puasa. Gila 10 tahun tak wajib puasa qada 10 tahun. Orang yang tak sempat hidup bulan Ramadan tak payah bayar fitrah. Jumlah berapakah seorang pakai boleh menerima pemberian zakat? Orang miskin pun terima zakat lah. Berapa orang nak pergi ke dia, asal boleh petih ke dia, sah. Selagi mana dia miskin, dia layak menerima zakat. Sekalipun 10 kali orang beri zakat ke dia, tak apa dah dia miskin, maka tak dosa. Tak ada istilah dia mengambil hak orang kerana dia layak, dia masuk dalam kategori orang miskin. Hukum orang ambil ijazah tapi tak diamalkan, tak ada masalah apa. Ijazah ni yakni izin untuk beramal. Maka orang sudah diizinkan nak beramal bila-bila pun tak apa. Tak usah beramal, rugi dia tu sahaja. Misalnya ada orang beli nasi khabu. Nasi khabu ni suhulah sedapnya, beli lepas tu dia tak makan. Tak dosa ke apa dia? Beli dah tapi ada dah di rumah tapi tak makan, tak rasalah bagaimana sedap dia. Maka orang yang sudah diijazahkan tapi tak beramal, maka tak tahulah kelebihan wirid zikir tu dan manfaat dia. Orang kurang siomel tak boleh jadi tok imam Orang gila tak boleh lah. Masuk dalam kategori kurang siomel ni, kalau masuk dalam kurang siomel ni gila, maka tak sah jadi tok imam. Dan haram awak masuk dalam masjid, takut dia mengotori masjid. Nabi larang beberapa jenis manusia daripada masjid. Jangan masuk masjid kami perempuan haid. Jangan masuk masjid kami orang gila. Jangan masuk masjid kami budak-budak kecil. Takut apa? Mengotori masjid dan mengganggu tok imam. Masuk dalam kain tok imam. Nama seloklah tok imamnya. Nama orang sakit stroke, lagu mana cara semaya dia sembahyang menurut kemampuan kita. Asal saja kita selesa duduk lagu mana sembahyanglah, insya-Allah Tuhan terima. Nak duduk atas kursi ke, nak duduk atas katil, nak duduk atas peti basuh boleh berlaku, tak ada masalah. Jangan bimbang. Kita sembah Tuhan, insya-Allah Tuhan tengok kesungguhan kita. Isteri kedua, bapa mertua, maknanya tok tua tirilah. Boleh kalau kita salih, tak boleh. Kalau boleh salihnya ibu kepada isteri kita. Dia bukan ibu isteri kita. Dia mak tiri, maka tak boleh salah. Sekalipun isteri kita boleh salah dengan dia, sebab apa? Sebab isteri ayah dia. Tetapi kita menantu tak boleh dia, sebab bukan ummu zaujah. Ya, ummu zaujah saja, ibu pada isteri saja boleh. Ataupun orang itu tu. Tok Said Syarifah duduk pondok boleh terima zakat, tak boleh. Tok Said tak boleh terima zakat. Pitih hadiah boleh, pitih pemberian boleh, bui saja-saja. Kita sayang kita Tok Said, kita belanja makan, kita beri duit dia, tak apa. Tapi atas nama zakat tak boleh hukumnya. Beranak boleh puasa, kena ganti puasa atau bayar fidyah. Kena ganti puasa saja, tak payah bayar fidyah.
Siapa lagi bayi yang diizin bercakap? Ada 10 budak bercakap dalam Islam. Pertama saksi Jurayj, cerita Jurayj. Kedua cerita Nabi Allah Yusuf, budak Nabi Allah Yusuf. Ketika Ashabul Ukhdud, orang Islam kena bunuh ramai-ramai dalam gitu. Nabi Isa, anak Masyitah dan beberapa orang lagi dah lebih kurang. Budak apa kecek. Adakah zikir dengan jari lebih sunnah daripada tasbih digital? Apa maksud lebih sunnah ni? Mana zaman Nabi ni memanglah zikir pakai jari dah. Pakai jari dah. Sebab tak ada lagi tasbih digital tu. Maka nak zikir pakai ulama kata, kalaulah zikir tu dapat kira tepat dengan tangan, okey guna tangan lebih afdal. Tapi kalau terlalu banyak, misalnya 1,000 ke 50,000, 70,000, tangan kita tak boleh nak kira, maka guna tasbih digital lebih afdal daripada guna tangan. Kelebihan selawat azimiyah. Selawat azimiyah ni selawat amalan tariqah Ahmadiyah. Yang mana pengasas kepada tariqah Ahmadiyah Sidi Ahmad bin Idris yang meninggal di Sabiyah di Zabit, Yaman. Dia meninggal. Sekarang Sabiyah dulu dia daripada Yaman lah ni Saudi ambil dah, jadi dalam negara Saudi dah Sabiyah ni. Kubur dia di sana dia, Sidi Ahmad bin Idris. Ada satu selawat dipanggil selawat azimiyah. Mohon ijazah daripada ustaz, jadi anak ijazah lah selawat azimiyah ini bagi siapa dia yang sama mana anak terima daripada guru ambo. Bagaimana menjadi ahli zikir dan siapakah ahli zikir? Menjadi ahli zikir ni kita kena pertama masuk persatuan ahli zikir. Ahli zikir ni masyhur orang panggil duduk zikir ni orang-orang tariqah, orang-orang tarikat. Orang yang kuat berzikir ni ahli tariqah. Sama ada zikir dia Al-Quran ke, zikir dia begini ke, maka masuk ahli zikir, masuklah ahli tariqah. Maka berzikirlah kita dipanggil ahli zikir. Kalau duk zikir saja-saja dipanggil orang berzikir lain, ahli zikir lain. Ahli ni kena masuk persatuan dia. Baru panggil ahli zikir. Maksud istidraj dan contohnya. Istidraj ni benda pelik yang berlaku kepada orang fasik. Tujuan benda pelik itu diberi oleh Allah Ta'ala untuk dia sombong, semakin sombong lagi. Sebagaimana benda-benda pelik yang berlaku kepada orang kafir. David Kofofi ko, orang-orang kafir lah ni deh. Duduk bomo. Tengok padri Kristian, mari duduk bomo orang bisu jadi molek. Dia nak kata Kristian tu betul. Tu istidrak belaka dah tu. Tok Cha, Tok Sami, Tok gapo dia kebar, gapo dia semua itu istidrak lagi. Kerana apa? Nak suruh dia semakin sombong, semakin rasa dia benar. Tu istidraj. Ada juga kena kepada orang Islam yang sombong, yang takabur, yang gapo dia, benda tu menjadi istidraj. Tu kita bimbang kalau benda-benda pelik berlaku pada kita, minta ya Allah ya Tuhanku, benda tu bawa kepadamu, jangan bawa kepada selain daripadamu. Kedudukan anak yatim, kedudukan gapo dia anak yatim. Kedudukan anak yatim dari Islam sangat istimewa berbanding dengan orang lain. Kita bantu orang miskin biasa, kelebihan. Bantu orang anak yatim, ada kelebihan lain. Antaranya Nabi sebut kedudukan khas. Orang yang jaga anak yatim ni, Nabi kata, siapa dia jaga anak yatim, seorang, dua orang, tiga orang ke, maka kedudukan dia dengan aku gini pada hari kiamat. Rapaknya hubungan dengan Rasulullah pada hari kiamat kerana dia jaga anak yatim. Wanita istihadah musafir dari perjalanan nak solat jamak boleh ke tak gini. Setahu ambo tak ingat dah masalah ni. Orang istihadah ni tak boleh nak jamak dah. Orang istihadah ni tak boleh nak jamak sembahyang kerana syarat orang nak sembahyang jamak ni mestilah sembahyang yang pertama dia yakin sah. Tetapi orang istihadah ni darah dak tubik semacam kan. Dia dibenarkan sembahyang, dihukumkan sah kerana darah dimaafkan sebab diuzur lah. Maka sah semaya dia kerana uzur tu lah. Tetapi apabila dia nak jamak tak boleh. Semaya pertama dia macam zuhur saat ni tak yakin lah. Seolah-olah macam batal tapi dibenarkan sembahyang dia. Berdahan tak boleh. Kalau batuk tak boleh kodok sama ya untuk melancarkan suara. Batuk berdahan tak boleh juga. Membatalkan sembahyang.
Boleh kau berubat daripada sihir bertawasul dengan sedekah? Boleh. Tak ada masalah. Sedekah banyak. InsyaAllah penyakit tu siap. Banyak kita dengar kelebihan-kelebihan sedekah ini yang sangat anjaib. Sangat menakjubkan, sangat anjaib, Power Ranger sungguh sedekah ni. Kita sedekah insya-Allah penyakit yang tidak ada. Ni ada satu kisah. Ada seorang tu mak dia ni memang boleh kata tak ada harapan sembuh dah penyakit dia. Maka hari ni dia nak pergi ziarah mak dia dengan mak dia tu semakin tenat dah. Maka di samping dia nak pergi tu dia berhenti satu tempat macam kalau kita agak 7-Eleven lah, berhenti sebentar untuk beli air. Tengah nak beli air dia tengok ada anak kucing dengan ibu kucing duduk maka dia pun kesian tengok ibu kucing, dia beli apa dah ikan tu ni. Ikan tu tuna ikan tu buka, maka dia sedekah kepada kucing tu. Dia sedekah kepada kucing biar ibu kucing dengan anak kucing tu makan. Dia pun beli air pergi kepada hospital tengok mak dia lah cepat-cepat kerana dapat telefon daripada hospital mak dia tengah berat lah ni. Maka pergi dia tengok katil ICU mak dia tak ada dah dia. Menangislah dia. Kerana dia kata mak dia mati dah lah. Tiba-tiba ada misi tu tegur dia. Kenapa awak menangis? Dia kata tu katil ibu saya. Ibu saya tadi maknanya berat lah, tenat lah. Tiba-tiba saya tengok dia tak ada harapan dah lah, dia meninggal. Katanya misi tu dak, mu awak dipindah kepada wak lain. Sebab apa? Kerana keadaan dia dah stabil dah, molek dah gapo dia. Maka dia pun klik turun. Kata wak gapo dia? Adalah wak. Maka dia pergi tengok ada ibu dia masih sihat, segar. Maka dia pun tanya dia, Masya Allah ibu kita ni. Sekali ibu dia kata tadi masa mak sakit saat ni, mak tengok seekor ibu kucing datang bersama anak-anak kucing mari ziarah mak. Maka berkat dia berkali mak ni jadi sihat semula. Ni banyak cerita-cerita bab sedekah ni terlalu banyak. Percayalah hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakit kamu dengan banyak bersedekah. Bayar zakat. Bayar zakat ni menurut beras yang kita makan. Kalau kita makan barang harga mahal, kena bayar zakat barang hok kita makan. Mahal lah. Jangan kita makan beras sia, kita beri beras hok cak ayah. Beras harga kita 7 riyal, kita beri harga 5 riyal, tak boleh lah. Barang hok kita makan. Orang hik nak ambil wuduk untuk tidur boleh. Bukan ambil wuduk untuk semaya, tak boleh. Hukum dia haram kerana bermain-main dengan ambil semaya lagu tu. Tapi kalau ambil semaya untuk tidur, hukum dia boleh. Tengok dalam kitab Yaqutun Nafis. Perempuan tak mandi junub, dia berpuasa sah. Tak syarat kena ada semaya, tak syarat kena mandi junub puasa ni. Misalnya sehari tak mandi junub, tak ingat astagfirullahalazim, semaya ber dia lagu mana, tak ingat misalnya. Puasa dia sah, tak ada masalah apa. Zikir pujian kepada Allah dengan guna gitar boleh ke tak? Zikir dan pujian pada Allah itu baik, tetapi guna gitar tu lagu mana? Khilaf ulama. Pujian zikir itu tetap baik, tetapi guna gitar ni khilaf ulama. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Moleknya jangan guna benda yang dilarang oleh. Tapi kalau dia guna pun tidaklah haram kerana ada pendapat kata boleh guna. Silsilah Tariqah Idrusiyah. Tariqah Idrusiyah ini diasaskan oleh Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nama dia Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakram bin Abdul Rahman Sagah bin Muhammad Maula Dawilah. Panjanglah silsilah dia Tariqah Idrusiyah. Tu salah silsilah dia. Dan dibawa sampai sekarang lah oleh golongan keluarga Al-Idrusiyah. Idrus. Maka bolehlah ambil ke tarik mana-mana pun amalan wirid dia boleh berlaku. Beza sedekah bulan puasa dengan selain daripada bulan puasa, kelebihan dia 70 kali ganda. Kalau sedekah tu bulan puasa dapat 1 juta, bulan puasa dapat 70 juta. Boleh tak beri zakat kepada mertua? Mertua kita miskin misalnya, tak wajib kita tanggung orang mertua ni. Maka apabila tak wajib tanggung, maka boleh kita bayar zakat kepada tok tua kita. Kalau ayah kita tak boleh, tak ayah. Tahap ayat Quran boleh jadi amalan. Ulama kata sekadar baca Yasin boleh lagi. Baca Yasin misalnya amalan kita baca Yasin sekali boleh lagi.
Tapi kalau panjang-panjang sangat dah tak boleh dah, macam surah Al-Kahfi tak boleh baca dah. Nampak sebab panjang sangat dah. Celok mata pada setiap malam sunat hukum dia dan molek dah. Baginda sakit ni berapa kali dalam hidup dia, tak ingatlah hamba sakit kena sihir ada, sakit demam ada. Hukum orang makan nasi mecak. Mecak ni makan pecak. Makan tu mengganggu orang. Kalau makan tu nampak macam benda yang tidak senonoh, maka dia kena beki lah. Cara makan dia tu. Tak tahulah apa jadi bunyi mulut dia tu, dia kena beki lah. Makan slow-slow ke, ataupun dia tutup mulut dia. Biar nampak sopan. Makan ni biar nampak sopan. Jangan ada kadang-kadang cara makan tu terganggu orang. Ni kita duk ikut Korea. Kita kalau ni orang duk berimeh dengan Korea. Korea makan bunyi suara ciao. Kita duk tengok. Kita hok tengok pun supaya tolu supaya Korea juga. Jadi jangan ikut, takut terikut kita, terikut anak-anak kita. Makan lagu tu tidak senonoh. Orang kafir ni kata teruk anak dah. Tak berimeh dengan Tuhan tu. Ada orang kata ayah Nabi Ibrahim tu kafir. Tidak kafir dah sebab keturunan Nabi semua. Daripada orang yang beriman. Pendapat ni salah lah. Hok kata ayah Nabi Ibrahim tu pok saudara dia. Azara tu maknanya pok saudara dia. Pakai sabun ubat gigi wangi macam ubat ketiak ke ketika ihram. Tak boleh dah. Benda-benda wangi tak boleh pakai ketika ihram hukum dia. Tak boleh berhias ketika ihram ni pakai minyak atas. Tapi kalau kita pakai ketika sebelum kita niat ihram, misalnya kita pakai kain ihram, kita pakai deodoran ke pakai minyak atas ke apa dia, kita gosok gigi ke, masa tu lepas dah tu baru kita semaya sunat ihram, lepas kita niat ihram, tak apa tu. Dan sunat pakai minyak atas sebelum kita berihram. Kerana apabila kita nak buat tawaf ke apa, perlu tubuh kita akan bau. Kalau sebelum kita niat ihram kita tak pakai minyak atas dah, jadi bau mengganggu orang pula. Tapi ketika ihram tak boleh nak pakai dah. Cara bersugi Nabi pakai kayu siwak dia gini. Ambil mula daripada gigi atas, turun ke gigi bawah, naik pula gigi atas kiri, turun gigi bawah kiri. Jadi macam urut lapar lagu tu dah. Urut lapar lagu tu. Akhir sekali jilat straight lagu tu. Itu cara. Waktu makruh mandi boleh puasa. Mandi yang menyebabkan menyegar tubuh makruh boleh puasa, kerana membuat benda yang menyegarkan tubuh boleh puasa, hukum dia makruh. Kerana tujuan puasa adalah supaya letih tiba-tiba dia menyegarkan tubuh. Tak boleh. Kelebihan ayat 4 dan cara beramal ayat 4 ni. Ayat 4 ni ulama buat amalan dah. Ada ulama buat amalan ayat 4 ni. Kelebihan dia cara beramal dia banyaklah. Waktu kena rujuk panjang lebar pula lah kelebihan ayat 4 ni. Tak ingat dah ambil ayat 4 ni lagu mana. Wallahu ghalibun ala amrihi. Apa dia? Ya zal jalali wal ikram. Lepas tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya ilaha, enggak boleh tak ingat dah. Ayat 4 ni. Semua tu ayat Quran belaka. Ada zikir. Siapakah golongan orang yang boleh beri syafaat? Dalam hadis kata 3 golongan. Pertama, nabi-nabi boleh tolong orang pada hari kiamat. Kedua, orang mati syahid. Ketiganya, alim ulama. Hak tu boleh beri syafaat. Ada kata orang hafal Al-Quran dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Hak tu boleh tolong keluarga dia. Zikir untuk mendapatkan hati yang bersih. Zikir dah masuk dalam majlis-majlis zikir supaya zikir itu menguasai diri kita. Yakni zikir dia apa maksud zikir? Ingat Allah Ta'ala itu. Apabila ingat Allah Ta'ala menguasai diri kita automatik penyakit mazmumah hati kita akan terkeluar. Kaifiyah amal ke barakah makiyah. Hamba tak tahu ni barakah makiyah ni. Hamba tahu. Tapi hamba tak beramal dengan barakah makiyah ni. Nampak kelebihan dia sangat besar lah. Tapi hamba tak biasa ni lagu mana cara amalan dia ni. Bila kau afdal ya latih 120 ni kali. Bila kau afdal, ikutlah waktu-waktu kita berhajat baca ya latif. Cara baca dia ya latifu ya latif. Hidup mati. Fa tu so hidup so mati. Tengok dengan hamba baca. Ya latifu ya latif. Ya latifu ya latif. Ya latifu ya latif. Baca 120 kali time kita ada hajat gapo dia.
Mana berdakwah dulu kau menuntut ilmu dulu. Wajib berdakwah dulu kau wajib menuntut ilmu dulu. Nak dakwah dulu lagu mana ilmu tak ada. Gosok kali dakwah orang kepada sesatan, dakwah orang kepada Wahabi, dakwah orang kepada tak tahu, dakwah orang kepada perasaan. Mana boleh. Ilmu tu wajib mula-mula dulu. Sebab tu dalam Al-Quran tu mula Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu hai suruh baca, tu hai suruh ngaji dulu baru nak terus berdakwah. Nabi dapat gelaran nabi dulu. Dapat wahyu dulu baru diperintahkan untuk berdakwah. 3 tahun lepas tu baru diutus perintah kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Maka wajib menuntut ilmu dulu baru berdakwah. Kerana mengajak orang kepada siapa dia? Kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal semaya. Tiba-tiba nak mengajak orang, tak boleh. Wajib ilmu dulu. Meninggal kerana syahid ma'asihi. Adakah syahid? Ada pendapat kata mati syahid. Tapi syahid akhirat lah, bukan syahid dunia. Ada kata di akhirat tak ada pakaian, betul. Maka kita akan berlindung pakaian apa yang kita sedekah atas muka dunia ni. Ada pendapat kata lagu tu. Lagu mana hamba bayar dulu di KL, hamba raya di Kelantan, semua tak sah berlaku bayar sekarang. Ingatlah berapa ya dulu, misalnya dulu 7 riyal. Tahun 90 hamba bayar 15 riyal. Kira bayar lalu sekarang. Bayar di Kelantan belaka tempat kita raya. Tak sah belaka hok belayar. Khasiat kayu komuniti ni banyak khasiat dia, antara dia bab sihir, bab penawar, bab gapo dia ada belaka komuniti ni. Kalau kena benda-benda bisa letak air, ambil kayu komuniti, gosok insya-Allah selamat. Tak faham tu saya. Cari makan di KL, raya di Kota Baru. Cari makan di KB lain. Zakat terus ni ya kait gini. Nak faham zakat terus ni tempat mana kita raya. Hak tu wajib kena bayar. Sebab fitrah ni kena bayar pada malam raya. Kita tak cara kita duduk di planet Pluto lah, kita duduk di Power Ranger mana ko. Hak penting kita raya mana, maka di situlah wajib kena keluarkan zakat fitrah. Dia berbeza dengan zakat harta. Zakat harta lain pula. Zakat harta dia tak tengok bab terah kau tak terah, bab boleh puasa tak boleh puasa. Tempat kita duduk tu di mana. Kalau kita duduk cari makan, kita duduk sana di Kuala Lumpur, kau duduk di planet Pluto, raya di Malaysia, maka kena bayar zakat harta di planet Pluto. Lagu itulah secara ringkas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.